warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Hari ini saya dan juga rakan-rakan akan membentangkan refleksi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB, hasil gabungan daripada 3 subjek iaitu pedagogi, psikologi pendidikan dan yang terakhir adalah pentaksiran bilik darjah. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya dan juga rakan-rakan. Nama saya ialah Suhaimi bin Muhammad daripada PDPP Pendidikan Jasmani. Rakan saya yang pertama ialah Nur Syazdin Amira binti Syamsul Anwar daripada PDPP Bahasa Melayu. Rakan saya yang kedua ialah Muhammad Nasrun bin Nazri daripada PDPP Pendidikan Jasmani. Dan rakan saya yang terakhir adalah Muhammad Aiman Lufi bin Abdul Latif juga daripada PDPP Pendidikan Jasmani. Berdasarkan pengalaman yang saya hadapi semasa melaksanakan projek KPPB ini, saya dapat mengenal pasti masalah ataupun isu pelajar ketika belajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Seterusnya, saya telah merangka satu projek ataupun satu inovasi berdasarkan kurikulum pendidikan jasmani dan juga kaedah pengajaran. Walau bagaimanapun, kekangan utama yang saya hadapi ketika melaksanakan projek ini ialah dari segi keberkesanan dan juga maklum balas di dalam projek. Oleh kerana pandemik COVID-19, saya tidak dapat menguji sepenuhnya projek saya. Oleh yang demikian, saya mengalami sedikit kesukaran untuk mengetahui keberkesanan projek tersebut. Seterusnya, saya akan kongsikan refleksi kedua tugasan KPPB seperti yang dipaparkan di sini. Melalui tugasan KPPB yang menggabungkan 3 subjek iaitu pedagogi, psikologi dan pentaksiran bilik darjah, saya belajar tentang bagaimana untuk menyesuaikan model KPPB dengan teori pembelajaran, kaedah, strategi dan juga jenis pentaksiran untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang berlaku dalam kalangan murid saya di sekolah. Penggunaan teori psikologi, kaedah dan strategi pedagogi yang bersesuaian amat penting agar isu pembelajaran dapat diatasi dengan pelan pembelajaran bermakna. Justru, penerangan dan bimbingan para pensyarah 3 subjek berkenaan telah membantu saya membina satu kerangka pelan pembelajaran bermakna untuk diaplikasikan bersama murid-murid di sekolah serta untuk dikongsikan bersama guru-guru lain yang mungkin menghadapi isu yang sama. Seterusnya, bagi menghasilkan KPPB, pemanfaatan digital amat penting bagi menghasilkan pembelajaran bermakna. Melalui tugasan KPPB ini, saya belajar untuk memaksimumkan penggunaan aplikasi TMK untuk menyiapkan tugasan dan juga untuk menyelesaikan masalah murid. Seiring dengan kemajuan teknologi kini, lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 melanda negara kita, PDP dijalankan secara dalam talian. Dan melalui tugasan KPPB ini, saya dapat membiasakan diri dengan aplikasi TMK yang berkaitan dengan pendidikan seperti penggunaan Canva, WordWall, Classic dan sebagainya. Pengaplikasian TMK juga telah memupuk pemikiran kreatif dalam diri saya sebagai seorang pelajar dan guru agar sentiasa dapat menghasilkan tugasan yang menarik dan memberikan pengalaman belajar yang interaktif kepada anak murid di sekolah. Seperti yang anda boleh lihat di sebelah ialah poster bagaimana saya menjalankan dan mengaplikasikan KPPB ini. Hai semua, dalam video ini saya akan kongsi apa yang saya peroleh daripada KPPB, Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna atau dikenali sebagai NPDL, New Pedagogy Deep Learning, yang telah dijenamakan semula agar pendekatannya sesuai dengan situasi pembelajaran masa kini. KPPB ini dapat membantu para pendidik seperti saya dalam memberi persediaan kepada murid kita dalam mengharungi masalah-masalah yang sering mereka hadapi di dalam bilik darjah, seperti mereka kurang minat untuk belajar ataupun mereka bosan dengan subjek yang mereka pelajari. Secara tidak langsung juga KPPB ini juga dapat membantu murid sewaktu di luar bilik darjah untuk mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan mereka sendiri, tak kira di mana mereka berada. Di dalam KPPB ini, para pendidik seperti saya dapat mempelajari pengetahuan tentang penggunaan model,
pendekatan, strategi dan teknik yang baik untuk mendidik murid secara sistematik. Dalam masa yang sama, pembelajaran kita akan menjadi lebih menarik dan mudah difahami untuk murid kita sekiranya para guru menggunakan kombinasi tersebut secara komprehensif untuk menarik minat murid kita supaya mereka sentiasa fokus di dalam kelas dan seterusnya melahirkan pelajar yang mempunyai minda kelas pertama. Jangan lupa, kita sebagai guru merupakan peranan utama dalam memastikan murid kita sentiasa aktif dan lebih memberi tumpuan sepenuhnya sepanjang PDP yang kita mengajar. Akhir sekali, harapan utama adalah semoga konsep KPPB ini dapat diteruskan dan dibekalkan kepada setiap warga pendidik pada masa akan datang. Hal ini bagi membolehkan sesi PDPC murid akan jadi lebih berkesan. Konsep pembelajaran sebegini juga adalah seiring dengan perkembangan murid pada masa kini. Saya juga berharap dengan adanya resipi KPPB ini dapat memberi manfaat kepada guru serta murid. Itu saja daripada saya.